Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk, surah 67 berdasar kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 50 ya. 50 dan 51. Kita mulakan kuliah insya-Allah dengan membaca surah 7 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي rahmatih. Dan dialah yang telah meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan di daerah itu, maka kami keluarkan setelah hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran. Surah 7 ayat 57. Ayat yang kita baru baca ini juga antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang peranan ataupun fungsi air untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi Allah jelaskan bagaimana Allah menumbuhkan pohon-pohon tadi dengan adanya air. Itulah yang disebut air hujan. Malah ayat ini sangat indah kerana Allah melukiskan proses hujan turun tadi. Yang ini ada waktunya kita abai, kita remeh, kita tak pernah nak merhati, tak pernah mengamati dia. Sepatutnya kita lihat, sebab saya menemui bukan sekali Allah sebut tentang bagaimana fungsi angin dan awan. Dalam surah Baqarah Allah sebut tasrifir riyahi was-sahab. Allah meniupkan, menggerakkan awan itu dengan adanya angin. Jadi makna dua ni perlu ada. Awan perlu ada, angin perlu ada. Kerana dua-dua ini yang akan menjadikan proses berlakunya hujan. Tuan-tuan perempuan, lihat betapa indahnya Al-Quran melukiskan ini, proses yang berlaku, yang kita katakan sebagai fenomena alam ini. Allah nak suruh kita perhati, kerana Allah nak kita faham, tengok, lihat bagaimana hebatnya Allah memerintah alam ini, mentadbir, mengurus tadbir alam ini. Dalam proses terjadinya hujan itu Allah nak suruh kita perhati. Jadi kalau kita perhati, kita lihat. Pertama, wujudnya awan. Angin kita tak dapat lihat. Tetapi kesan angin itu kita dapat lihat. Ketika mana? Ketika awan itu bergerak. Lihatlah awan di langit. Tak ada yang tetap di satu lokasi. Dia akan bergerak. Daripada gumpalan-gumpalan awan yang kecil, dia kadang menjadi besar. Dari putih bersih,
dia berubah warnanya menjadi semakin gelap, gelap, gelap dan menjadi kehitaman. Ini proses yang terjadi yang kita pernah lihat. Kemudian datang awan menggerakkannya. Ya. Ada kalanya perlahan gerakannya. Ada kala laju. Kita boleh lihat pergerakan awan. Tapi kena memerhati. Ya, perhati betul-betul. Jadi Allah menceritakan dalam ayat ini, inilah prosesnya. Ada kalanya kita melihat awan gelap berada di atas kepala kita. Kemudian datang angin menggerakkannya. Tiba-tiba hilang dari daerah kita. Langit kembali menjadi cerah kebiru-biruan. Awan hitam tadi telah pun berarak. Maka orang menulis dengan indah. Bergeraklah mega. Begitulah. Maknanya indahnya proses itu terjadi. Ya. Awan hitam tadi bergerak dari daerah kita pergi ke satu daerah lain. Hujan turun di sana. Bukan di tempat kita. Jadi begitulah kekuasaan Allah. Walaupun kita melihat awan hitam sudah memenuhi ruang angkasa di tempat kita, jangan sekali-kali kita berandaian bahawa hujan pasti akan turun ke atas kita. Belum tentu. Kerana angin akan datang menggerakkan awan itu ke daerah lain. Dalam ayat ini Allah menyebut bahawa Allah menggerakkan sahaban Siqalan tu suknahu li baladin mayyit. Allah kirimkan dia ke satu daerah bumi yang kering kontang, yang disebut bumi yang mati tadi. Di situlah hujan itu turun sebagai rahmat daripada Allah. Kerana Allah menyebut dia nak menghidupkan bumi yang mati tadi dengan air. Jadi daripada air itulah akhirnya bumi yang mayit tadi, bumi yang mati tadi akhirnya hidup semula. Berlakulah seperti selalu saya sebutkan ya. Dulu kering kontang, tanah merkah, tak ada hidupan. Rumput-rumputan mati, ikan-ikan tak ada lagi. Tiba-tiba datangnya hujan, berubah. Bumi, permukaan bumi makin hijau. Tumbuh tumbuhan baru, rumput-rumput, rumpai dan sebagainya. Kemudian di dalam air, ya, air dah bergenang sekian lama, muncul anak-anak ikan. Dan hidupan-hidupan air yang lain. Dari mana datang semua? Pernahkah kita berfikir? Ya? Sebab itu di akhir ayat Allah menyebut la'allakum tadhakkarun. Supaya mereka itu ya, yang melihat, memerhati ini dapat mengambil pengajaran. Apa yang kita dapat belajar dari proses itu. Jadi itulah yang selalu saya sebut secara sains disebut proses biologi. Proses berlakunya kehidupan di bumi ini yang dikaji dalam ilmu biologi. Akhirnya Allah menghendakkan kita supaya menjadi orang yang sentiasa mengambil pelajaran, belajar daripada apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, yang terjadi. Di sebalik penceritaan secara zahir ini, Allah nak bagi tahu kita, pada orang yang tak percaya, terutama orang kafir yang tak beriman kepada hari akhirat, kerana mereka tak percaya bahawa setelah kita mati, kita akan hidup semula. Maka melalui ayat inilah Allah nak meminta orang-orang kafir ini perhatikan, supaya di situ baru dia faham bagaimana Allah dapat. Allah mampu, Allah berkuasa menghidupkan semula manusia ini setelah mereka mati. Urusan menghidupkan bagi kali kedua ini pada Allah lebih mudah daripada dia menciptanya pada pertama kali. Itu ada disebut di dalam ayat lain. Ya? Allah mencerita bahawa pada Allah nak hidup balik ini mudah. Sedangkan daripada tak ada, daripada mati Allah hidupkan, apa masalah? Jadi bagi kita orang beriman, kita sangat yakin kekuasaan Allah ini. Tapi kepada orang yang tak beriman, yang hidupnya hanya berpandukan akal, logik akal saja, tak nampak. Kerana mereka tak memerhati, tak mengamati dengan hati. Jadi kita orang beriman ni berfikir dengan dua pendekatan. Satu berfikir dengan akal, yang aqilun. Satu lagi berfikir dengan hati, yatafakkarun. Berbeza.
Jadi orang kafir itu banyak gunakan logik akal semata-mata. Mereka tidak menggunakan hati. Ya. Sedangkan iman itu berada di hati. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Dan dialah yang telah menciptakan manusia daripada air, lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan musyaharah. Dan adalah Rabb kamu itu Maha berkuasa. Surah 25, Surah Furqan ayat 54. Dalam ayat ini Allah nak cerita bahawa manusia itu Allah kata kami jadikan daripada air. Yang ini disebut dengan jelas daripada mimma. Tapi dalam ayat-ayat lain tentang penciptaan manusia, sebagaimana saya telah sebut dengan berulang kali, manusia itu secara khususnya Allah rujuk kepada mimma immahin, dari air yang hina. Ya? Mana daripada air mani yang hina tadi. Adakala Allah menyebut mimmani yumna, daripada air mani yang terpancar. Jadi itu air yang secara khusus yang dianggap benih kejadian manusia. Tapi dalam ayat ini Allah cerita secara umum bahawa Allah jadikan manusia daripada air. Yang ini, ayat umum inilah bila kita kaji diri kita, ya, kita faham proses penciptaan diri kita, proses fiziologi tubuh kita, mana proses bagaimana organ-organ dan seluruh kandungan tubuh kita ini berfungsi, ya, maka kita akan melihat di sana peranan dan fungsi air itu sangatlah besar. Setiap hari kita memerlukan air untuk jadi minuman kita. Badan kita memerlukan air kerana kandungan tubuh fizikal kita 70% adalah air. Itu fakta sains. Ya. Itu lebih, ada bahagian-bahagian lebih daripada 70%. 70% kandungannya adalah air. Itu yang disebut dalam darah, confirm lah tentu banyak air. Di dalam cairan-cairan tubuh kita, contohnya apa dipanggil ni, bahagian-bahagian tubuh yang mengandungi air ini. Kemudian dalam tulang tu kita bayangkan, tak terfikir kita, rupanya tulang juga mengandungi 70% lebih kandungan air. Otak kita ni memerlukan air. Tanpa air otak jam, tak boleh berfikir. Tanpa air badan kita tak akan berfungsi. Malah kekurangan air menyebabkan akan timbul pelbagai gejala penyakit. Jadi sebab itu kalau kita kaji dari sudut kesihatan, keperluan kita kepada air, Masya Allah, jauh lebih utama daripada keperluan kita kepada sumber makanan. Jadi di situlah Allah nak ceritakan kepada kita. Maka untuk kita lebih mengenal, itulah kata ni, kita nak kenal Allah, nak kenal kerajaan Allah, nak memahami bagaimana Allah mengatur tadbir urusan kerajaannya ini, kena dengan ilmu, tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam banyak ayat yang kita baca tadi, Allah kaitkan dengan berfikir, menakul, dengan berilmu, ya, dengan tazakur. Mana kita kena memahami pengajaran yang kita dapat daripada itu. Barulah kita dapat melihat hebatnya bagaimana Allah mengurus tadbir alam ini. Dia tidak terjadi dengan sendiri. Ya. Bergeraknya awan, ya, di langit. Allah suruh perhatikan. Benda itu benda biasa yang memang terjadi setiap hari depan mata kita. Tapi berapa ramai kita yang mengamati sungguh-sungguh dan faham. Nak memaham, itu yang lebih penting. Sebab itu ada orang dia melihat tapi dia tak memahami apa sebenarnya yang dia lihat. Ini rugi kita. Ya? Allah bagi kita mata untuk melihat, tetapi melihat semata-mata tanpa masuk ke dalam hati untuk memahami apa yang kita lihat, maka rugilah kita. Ya? Itu sebab kita tak dapat kesedaran. Iman tu tak sampai kerana
kita hanya melihat lahiriahnya sahaja, tidak masuk ke dalam hati, tidak masuk ke dalam jiwa kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita belajar Al-Quran ini sebab itulah Allah menghendaki kita mentadabbur. Sebab tadabbur ini adalah proses mendalami. Makna membaca tapi membaca dengan serius. Sehingga ke level bukan mengaji lagi tapi mengkaji. Itulah yang Allah nak. Tapi itulah ramai pada kita tak buat, tak lakukan. Malah nak dengar video tentang tadabbur pun sangat sedikit, Masya Allah. Sangat sedikit orang yang menonton video kita. Sedangkan yang kita cerita inilah proses kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Ya, semoga Allah bukakan hati kita khususnya umat Islam ni suka kepada Al-Quran. Kita kalau tak ada perasaan suka kepada Al-Quran, maka itulah yang berlaku. Akhirnya kita jauh daripada Al-Quran. Sudahlah tak mau membaca, nak dengar video pengajian tentang Al-Quran pun kita tak nak. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. So marilah kita berubah tuan-tuan dan puan. Sedangkan Al-Quran tu mengajak kita bukan sekadar membaca Al-Quran saja. Allah suruh kita baca ni di luar sana tu. Ayat-ayat yang tidak tertulis itu. Ya, pernahkah tuan-tuan dah lakukan atau belum? Tanyalah diri masing-masing. Kalau belum, tolonglah lakukan sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab besok nak menjawabnya susah. Banyak benda yang kita perlu jawab kepada Allah nanti. Allah kata, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ. Kami telah jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Apa yang kita dah buat sepanjang hidup kita di dunia dulu. Kalau umur 60, 60 lah. Kalau umur 70, 70 lah. Apa yang telah kau manfaat 3 indera yang Allah bagi tadi. Semua itu adalah indera ilmu, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita tak minat mengaji, tak minat kepada ilmu, kita mensia-siakan nikmat besar yang Allah bagi. Nanti berjawablah kita dengan Allah. Sekadar itu dulu kuliah kita, insya-Allah. Saya akan buat catatan nota. Sekadar itu insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.